Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Zulfaqar Ramli dengan ID nama 8603 356 0863 001. Untuk assignment pada kali ini saya akan dalam ABFD 2123 Facility Design Management, saya akan menerangkan dan membincangkan untuk anda berkenaan dengan konsep hotel yang ada dalam Malaysia dan juga dunia. Okey, untuk hotel yang dipilih perlukan sebuah nama. Jadi untuk nama hotel ini antara kriteria-kriteria yang akan dipilih adalah seperti yang pertama, ia perlu yang unik. Maknanya unik ini satu nama yang mana mungkin tidak terdapat di dunia dan orang pengunjung ataupun orang ramai akan berminat untuk mengetahui dengan sebenarnya. Kemudian nama hotel tersebut juga perlulah mudah diingati, tidak perlu terlampau complicated ataupun susah untuk disebut. Maka apabila mudah diingati, secara tidak langsung hotel tersebut senang untuk dikomersialkan di dalam negara atau di luar negara. Kemudian nama hotel juga perlulah membawa konsep eksklusif, yang mana ianya nama tersebut secara tidak langsung melambangkan konsep atau persembahan atau nilai hotel yang akan dibina. Jadi setelah kita meneliti semua kata itu, dan inilah hotel yang telah kita cadangkan, iaitu nama hotel tersebut sebagai Hotel Tanjak Istana. Okey, di sini sebelum saya teruskan ni, saya akan menerangkan apa maksud tanjak. Tanjak ini adalah satu simbol kepada raja-raja yang memakai di kepalanya dan bermaksud ini kekuasaan, kemewahan dan juga kegemilangan diraja. Sama ada maksud saya itu semasa di Kesultanan Melayu Melaka ataupun zaman Kesultanan ataupun raja pada masa ini. Jadi diberi nama sebagai Hotel Tanjak Istana. Hotel Tanjak Istana ini kita pilih kawasannya terletak di Teluk Kembang Port Dickson di Negeri Sembilan. Kemudian kawasan tersebut adalah di tepi pantai yang cantik dan bersih serta berdekatan dengan Bandar Port Dickson. Kita memilih Bandar Port Dickson ini adalah kerana untuk memberi kemudahan kepada para pengunjung untuk mendapatkan apa-apa bekalan ataupun urusan-urusan lain seperti perbankan ataupun membeli belah, kerana kawasan hotel tersebut tidak jauh daripada pusat bandar. Kemudian kawasan tersebut merupakan satu kawasan yang popular di Malaysia di Port Dickson. Dan seterusnya, kalau umum mengetahui bahawa Port Dickson ini, kawasan tersebut berada di tengah-tengah jalan utama di antara bandar besar Kuala Lumpur, Seremban dan juga Melaka. Dan dia punya jalan raya luas. Kita ada highway dan juga jalan-jalan persekutuan yang melalui kawasan tersebut. Okay, di sini saya terangkan lebih lanjut dalam map yang kita adakan. Di sinilah kawasan kita akan bina Hotel Tanjak Istana, yang mana tidak jauh daripada yang saya sebutkan sebelum ini, tidak jauh daripada Bandar Port Dickson. Kemudian banyak tarikan di sekitarnya. Kita ada museum tentera, ada juga kemudian hospital, dan juga tidak jauh daripada bandar utama Seremban, dan juga daripada highway yang saya katakan tadi berada di tengah di antara Kuala Lumpur dan juga Johor Bahru. Dan sebelum Johor Bahru ni ada satu lagi Melaka. Jadi kepada pengunjung, mereka mudah untuk menuju ke kawasan hotel yang terletak di Port Dickson. Okey, sebelum kita terangkan selanjutnya tentang apakah konsep untuk Hotel Tanjak Istana, saya menerangkan ataupun mengambil contoh sebuah satu hotel yang mana kita mengambil inspirasi daripada hotel tersebut untuk kita adaptasi ke dalam Hotel Tanjak Istana. Kita pada kali ini
saya mengambil contoh Hotel JW Marriott Marquis yang terletak di Dubai. Seperti gambar yang tuan-tuan yang melihat sekarang ini, inilah keadaan yang ada untuk Hotel JW Marriott Marquis Dubai. Okay, seterusnya saya terangkan, sebenarnya Hotel JW Marriott Marquis di Dubai ini merupakan salah satu sebuah hotel 5 bintang yang terbaik dan tercantik di dunia. Kemudian dia terletak di kawasan yang strategik, iaitu bersebelahan dengan bangunan tertinggi dunia, iaitu Burj Khalifa. Juga dekat dengan Dubai World Trade Center, Dubai International Convention and Exhibition Center, dan juga berdekatan dengan Dubai International Airport. Maknanya kawasan ini senang untuk diakses dari segi kemudahan pengangkutan dan juga kemudahan-kemudahan lain. Dan ia juga terletak di tempat yang strategik yang menjadi daya tarikan pelancong untuk sama-sama mereka melawat bangunan tertinggi dunia, dan mereka bolehlah mengunjungi hotel tersebut. Dan kemudian untuk hotel ini juga ia memiliki seni yang sangat cantik dan unik serta kemudahan yang lengkap seperti restoran, kompleks villa, gimnasium, kolam renang, spa dan lain-lain lagi. Ini adalah contoh lobi hotel yang terdapat di JW Marriott Marquis di Dubai. Seperti gambar yang tunjukkan, ini kawasan lobi yang terlampau. Saya rasakan konsepnya adalah simple tetapi menarik. Maknanya dia ingin menjadi satu ruang yang luas untuk menampakkan kecantikan seni mereka. Dan juga inilah contoh chandelier yang ada di dalam kawasan lobi tersebut. Maknanya dia menggunakan chandelier yang banyak dan besar dan menggunakan tonasi lampu cahaya yang menarik bagi menaikkan seri kawasan lobi tersebut. Seperti yang saya katakan sebelum ini, lobi hotel itu kalau kita tengok tadi, dia membuat satu susunan yang ringkas dan menunjukkan ruang yang luas untuk memberi keselesaan dan ketenangan. Kerana sekiranya kawasan yang luas itu terletak banyak perabot ataupun susunan apa-apa perhiasan yang terlampau padat, ia tidak akan memberi satu pandangan yang luas ataupun satu presentation kepada seni bina yang ada. Maka mereka menjadikan susunan atau melakukan susunan perabot yang simple, maknanya ringkas tetapi ia cukup untuk memenuhi kehendak para pengunjung. Kemudian juga didapati di sana mereka meletakkan sofa ataupun perabot yang cantik untuk para pengunjung menunggu sementara membuat urusan masuk atau check in atau check out pada di kaunter resepsionis. Kemudian mereka menyediakan sebuah restoran atau tandas di kawasan lobi yang mana tandas itu bersih dan sangat cantik. Hal ini sangat penting kerana ia menyebabkan satu first impression kepada pengunjung. Kerana tandas ini atau restoran ini jikalau tidak bersih ataupun tidak menarik, maka pendapat pertama untuk pengunjung akan merasakan bahawa kawasan bilik dan sebagainya mungkin tidak sehebat yang disangkakan. Kemudian mereka juga memasang chandelier yang besar dan cantik yang dijadikan sebagai hiasan bagi menaikkan seri kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kemudahan ada mempunyai kemudahan troli atau bagasi untuk pengunjung yang sampai kalau ada bagasi yang besar. Dan juga mereka menyediakan khidmat parking valet untuk memudahkan pengunjung, tak perlu membawa masa untuk mendapat parking. Okey. Di sini saya tunjukkan satu contoh kawasan lobi di dalam dekat Hotel JW Marquis Dubai. Umum mengetahui hotel ini terletak di Dubai, maka mereka menonjolkan konsep Timur Tengah yang mana meletakkan pohon kurma yang di sini sebagai ikonik item untuk kawasan lobi. Dan juga mereka memilih tone warna kemasan sebagai pelambang kepada kekayaan ataupun warna diraja bagi yang sinonim dengan keluarga diraja di kawasan Timur Tengah.
Ini contoh kawasan lobi juga di bahagian sudut timur. Dia meletakkan satu ruang menunggu yang privacy dan kemas. Maknanya di sini pengunjung tidak bercampur dengan pengunjung yang lain. Diletakkan di satu sudut. Di hadapannya adalah satu tempat resepsionis. Maka apa-apa urusan pengunjung tidak mendapat, maksud saya mendapat satu tempat untuk mereka menunggu tanpa ada gangguan daripada pihak-pihak yang lain. Seterusnya, inilah mereka melakukan satu jasa ringkas. Dia betul-betul dah dapat pintu masuk. Ini pintu masuk utama di hotel tersebut. Dan diletakkan satu table bulat. Ini menjadi satu tray utama. Dan diletakkan susunan bunga dan juga pasu kaca. Dan diolah oleh designer yang terkenal di kawasan tersebut. Maka first impression apabila pengunjung masuk, mereka akan tertumpu kepada ikon bahagian ikonik ini, bahagian flora dan juga susunan bunga ini. Seterusnya di satu sudut juga mereka meletakkan satu water feature yang sangat unik bagi saya, kerana air daripada sini jatuh dalam kolam, sesuatu yang jarang terdapat di hotel lain. Tapi mereka telah mengadaptasi seperti air terjun dan mereka letakkan dalam kawasan lobi. Dan di sekitarnya pengunjung boleh mengelilingi kawasan tersebut sambil menikmati keindahan jatuhan air water feature yang terdapat di kawasan itu. Jadi setelah kita saya menerangkan tadi konsep hotel daripada JW Marriott Marquis di Dubai. Jadi sampai masanya kita nak menerangkan bagaimana konsep yang kita akan ketengahkan untuk hotel Tanjak Istana yang akan dibina di kawasan Teluk Kemah Port Dickson. Ini adalah satu layout untuk hotel Tanjak Istana. Hotel ini, lobi ini diberi keluasan dalam seluas 1,200 kaki persegi. Jadi kawasannya tidak begitu luas, tapi saya akan menerangkan susunan-susunan yang ingin dilakukan supaya lobi hotel tersebut menjadi lebih menarik dan juga dapat menambah hati para pengunjung. Okay, yang pertama, kalau kita lihat di sinilah kita akan letakkan pintu masuk utama. Pintu masuk utama ini berhadapan dengan kawasan resepsionis. Kemudian yang saya cakap di sini adalah kawasan resepsionis ditempatkan di sini. Maknanya para pegawai resepsionis akan lebih bersedia melihat pengunjung masuk dan mereka akan terus menyambut tetamu dan tanpa ada sebarang tetamu yang tertinggal. Kemudian di sini, kawasan sini kita dibahagikan untuk sediakan satu ruang menunggu privasi. Sementara jikalau ada urusan yang privasi ataupun mereka menunggu dalam mereka mahu mendapatkan satu kawasan yang tenang sementara menunggu, maka disediakan kawasan satu ruang untuk privasi. Kemudian di sini kita letakkan satu tandas tetamu. Tandas ini sangat kita design dengan satu design yang unik, bersih dan ianya menjadi kemudahan kepada para tetamu yang menunggu di kawasan lobi. Di samping itu, kita meletakkan chandelier di kawasan lobi utama. Chandelier ini adalah berbentuk seperti ini, memanjang. Saya rasakan ianya kerana ruang yang tidak begitu besar, jadi kita memanfaatkan dia sebagai memanjang, meninggi tapi yang kelihatan menarik seperti gambar yang anda lihat di sini. Dan kita letakkan chandelier dalam 5 chandelier di sini, termasuk juga di kawasan lobi. Kemudian di hadapan pintu masuk utama, kita letakkan satu water feature, iaitu satu hiasan air pancut seperti gambar yang saya beri contoh, sebagai satu daya menarik ataupun first impression kepada para pengunjung yang baru tiba melalui pintu masuk utama. Okay, di sini juga kita akan letakkan akuarium. Akuarium ini sebagai satu tarikan juga kepada mereka-mereka yang tengah menunggu di ruang lobi privasi. Sambil-sambil mereka menunggu, mereka boleh menikmati
keindahan dan kecantikan haiwan ikan-ikan yang berada di dalam akuarium tersebut, dan juga flora yang kita sediakan seperti gambar rajah yang saya sediakan. Jadi itulah sebahagian daripada apa yang saya terangkan untuk Robi. Dan juga untuk konsep hotel ni yang mana saya sebutkan sebelum ini, kita mengamalkan konsep yang ringkas, kemas dan ceria. Walaupun kawasannya ia tidak begitu besar, tapi kita memanfaatkan keseluruhan kawasan tersebut bagi menonjolkan satu persembahan yang bagus kepada para tetamu. Kemudian kita menggunakan hiasan lampu, chandelier dan akuarium dan juga pencahayaan menarik supaya dengan keadaan ini boleh memberikan seri bahagian lobi dan juga menarik minat pengunjung untuk datang dan maknanya satu sertakan kepada mereka sebagai satu kenangan bagi mereka apabila mengunjung di hotel Tanya Istana. Kemudian kita juga menyediakan yang seperti saya sediakan tadi, ruang menunggu yang selesa, ada ruang menunggu privasi, maknanya mereka tidak rasa bosan kerana di kawasan tersebut pun ada disediakan akuarium dan juga satu chandelier yang menarik, dan mereka bebas untuk berehat tanpa ada gangguan daripada gangguan yang boleh mengganggu privasi mereka. Kemudian kita juga menyediakan perkhidmatan bagasi, sekiranya ada beg atau yang besar mereka tidak perlu menunggang kerana kita ada perkhidmatan untuk membawa barangan ke atas dan juga tempat untuk meletak beg sebelum orang check out atau keluar dari hotel tersebut. Kemudian kita juga menyediakan parking valet bagi pengunjung supaya mereka tidak perlu susah payah untuk mencari parking ataupun menunggu lama untuk sebelum mereka daftar masuk atau check in di dalam hotel. Dan kita juga mengamalkan layanan mesra dan cekap bagi pihak pegawai dan resepsionis yang tetamu dan juga segala staf yang bekerja di kawasan, bekerja di dalam hotel Tanya Istana. Jadi keseluruhannya itu, maka saya rasakan hotel Tanya Istana telah cukup untuk memulakan operasi, dan kita harapkan supaya hotel Tanya Istana itu menjadi satu aspirasi dan juga menjadi satu ikonik hotel, satu contoh kepada hotel-hotel yang lain, dan semoga dengan kehadiran ataupun keadaan hotel yang hotel Tanya Istana ini akan merancangkan lagi industri perhotelan dan juga hotel-hotel yang lain sebelumnya. Sekian saja presentation saya pada kali ini, dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.